Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nusina. Para penonton dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kerana tanpa rahmat Allah, tanpa nikmat Allah Ta'ala, tentulah kita tidak akan mendapati kehidupan kita pada waktu ini, pada saat ini. Sesuatu itu berharga bila kita menilai nikmat yang sedang kita alami dan kita perolehi. Mudah-mudahan sentiasa kita termasuk dalam golongan yang mensyukuri setiap saat, setiap detik waktu nikmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Tuan-tuan sekalian, kita berada pada sambutan nuzul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang telah saya nyatakan bahawa dalam Al-Quranul Karim, bulan yang Allah Ta'ala nyatakan disebut namanya hanya bulan Ramadan, dan tidak ada bulan-bulan lain disebut dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak menyebut tentang bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Tapi yang satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut nama dalam Al-Quran ialah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga dalam Al-Quran dikaitkan dengan Al-Quran. Ya, firman Allah Ta'ala, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maksudnya, masa diwajibkan puasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka ia dibolehkan berbuka. Kemudian wajiblah ia mengqadakkan semula puasa tersebut sebanyak hari-hari yang telah ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah Ta'ala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesusahan. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menyebut 3 perkara tentang Al-Quranul Karim. Yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan boleh bayangkan dunia tanpa Al-Quran, bermakna dunia tanpa panduan. Ya, sama ada dalam hidup kita, apa pun kita mesti ada panduan. Bahkan kalau tuan-tuan beli kenderaan apa pun, mesti ada buku panduan, manual penggunaan kenderaan tersebut. Demikian juga kalau kita beli barang elektrik, kamera dan sebagainya, kita akan ada manual. Kita beli telefon, kita ada manual dia. Apatah lagi kita hidup atas dunia, mesti ada manual kita untuk hidup ini, ya, sebagai panduan dalam kehidupan. Sama ada nak hidup, nak jadi ahli politik, ahli perniagaan, ahli astronomi, apa saja terpulang. Tetapi yang penting kita mesti ikut manual tersebut. Dan siapa yang berhak buat manual ini? Ya, kalau syarikat Sony, katakanlah contoh, yang mengeluarkan kamera, maka dia yang tahu spesifikasi tentang kamera tersebut. Maka dia yang akan buat manual tersebut. Dan bahkan bukan saja buat manual cara nak guna, bahkan ditunjukkan satu persatu. Ya, di mana baterinya, apa jenis baterinya, di mana tempat nak bukanya, di mana tempat nak tutupnya, tempat nak cas bateri, ditunjuk satu persatu. Kemudian diajar cara-cara menggunakan kamera tersebut. Ya, demikian juga kalau kereta keluar oleh Volvo, maka Volvo yang akan keluarkan manual tersebut. Ya, demikian juga kalau kereta tu kereta Proton, maka syarikat Proton akan keluarkan manual kereta tersebut. Jadi manual ini dihasilkan oleh pengeluar ataupun yang mengeluarkan kenderaan atau peralatan tersebut. Maka oleh kerana bumi ini dicipta oleh Allah Ta'ala,
Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang layak menghantar manual kepada kita ialah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak beriman dengan Rasulullah tentu tidak akan percaya pada Quran. Kerana syarat untuk beriman dengan Quran mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mesti juga beriman dengan adanya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, dan mesti beriman juga dengan Allah Taala yang mencipta, yang merupakan kalamullah, yang menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini saling kait mengait antara sama lain. Jadi oleh kerana manual kita dalam hidup ini ialah Al-Quranul Karim, dan sebelum ini ada kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan suhuf-suhuf, sejak daripada awal dijadikan dunia, awal ciptaan manusia bukan saja diberi oleh Allah Ta'ala akal fikiran, iradah, daya memilih. Tuhan beri kuasa kita, kudrah kita, kuasa untuk pilih. Tetapi walaupun ada akal fikiran, manusia sebenarnya terbatas. Ilmu yang ada pada manusia sangat terbatas. Akal boleh fikir apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasa oleh indera, tetapi akal tidak mampu memikir di luar daripada batas sempadan kuasa yang dia ada. Akal tak mampu fikir apa yang berlaku lepas kita mati, apa tujuan Allah hidupkan kita, adanya perkara-perkara gaib, adanya malaikat, adanya titian sirat, ada syurga, neraka, ada pahala dosa. Semua ini tidak mampu dicapai oleh akal manusia. Maka kan itu Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi, mengutuskan Rasul-Rasul. Untuk apa diutuskan Nabi-Nabi? Untuk mengajar perkara yang manusia tak tahu. Allamal insan ma lam ya'lam. Untuk mengajar perkara yang manusia tak tahu. Tanpa Nabi kita tak tahu. Tanpa Nabi kita tak tahu adanya Allah. Tanpa Nabi kita tak tahu adanya malaikat. Tanpa Nabi kita tak tahu ada syurga neraka. Tanpa Nabi kita tak tahu apa tujuan hidup kita. Ada hisapan di akhirat. Ada penilaian amalan kita. Tanpa Nabi kita tak tahu mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala. Dan oleh kerana Nabi ni seorang manusia, dan dia akan wafat sebagaimana Nabi-Nabi dahulu. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelum Muhammad juga wafat. Dan Allah Ta'ala jelaskan hakikat dalam Al-Quran Al-Karim. Fa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu tidak lebih melainkan seorang rasul, sebagaimana sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Daripada Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Isa, semua tu Nabi-Nabi. Kemana mereka semua? Mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Isa AS walaupun diangkat ke langit oleh Allah, tapi dia akan meninggal dunia. Dia akan juga mati sebab dia makhluk. Dan Nabi Muhammad juga wafat. Maka oleh kerana Nabi wafat, Allah Ta'ala tinggalkan suatu manual yang kekal, panduan yang kekal kepada manusia, iaitu Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, maka kami yang menjaganya. Allah jaga Quran. Kalau Quran itu merupakan tulisan makhluk, lama dah rosak, binasa. Pelbagai pihak, bahkan beribu usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk mencabut kebenaran Al-Quran Al-Karim. Meminda, meletakkan, mengubah baris, mengubah ayat dan sebagainya. Berbagai-bagai usaha mereka buat. Tapi Alhamdulillah, Quran tetap terpelihara. Kenapa? Kerana manual ni tidak boleh berubah. Kalau manual boleh berubah, maka manusia akan punah, bumi akan rosak. Maka manual ni mesti dapat dipelihara sungguh-sungguh. Maka kita sebagai hamba Allah bersyukur di atas nikmat Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan. Quran turun pada bulan Ramadan bermaksud Quran turun daripada as-sama', daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia secara sekaligus pada bulan Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Adapun kemudian daripada sama dunia turun ke bumi masa selama 22 tahun 2 bulan sebagainya, dan itu sempurna Al-Quran Al-Karim. Baik, apa yang penting pada kita sekarang, manual kita dah ada. Sayangnya berapa ramai yang baca manual tersebut. Sayangnya berapa ramai yang ikut manual tersebut. Sayangnya berapa ramai yang faham manual tersebut. Jadi oleh kerana itu, Quran bukan saja kita kena tahu, nak tahu memang kita kena baca. Tak mungkin kita boleh faham kalau kita tak baca. Sebab tu Quran disebut membaca Al-Quran. Membaca Qurannya ada dua. Satu, kita baca dengan lafzi, dengan sebutan, sebutannya. Satu lagi, kita baca tapi tak sebut. Umpama orang baca surah Abah, mana ada orang baca surah Abah bunyi suara dia?
Ya, tapi dia baca dalam hati untuk memahami. Ya, baik. Tapi Quran dia perlu dua-dua. Kita baca dengan lafziah, dan hati kita kena baca juga supaya kita faham. Ya, apa yang berlaku hari ini ialah kita baca tapi kita tak faham. Ya, jadi kalau kita baca kita tak faham, kita dapat kebaikan, dapat pahala kerana kita baca Quran, kita dapat pahala kerana tengok Quran, tetapi matlamat manual tersebut, Quran sebagai manual manusia, manual hidup, tentu tidak akan dapat dicapai melainkan kita memahami apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ada orang baca surah Abah, mulut tak bunyi pun senyap, tapi dia faham. Ya, dia faham. Maka itu juga disebut sebagai membaca dalam hati. Tapi dari segi syarak, kalau kita semayang, kita kena baca dengan lidah kita, dengan lisan kita. Jadi oleh kerana itu, Allah Ta'ala sebut Quran ini sebagai panduan. Hudal linnas. Allah tak sebut hudal lil mu'minin. Allah tak sebut hudal lil muslimin. Tapi Allah sebut hudal linnas. Petunjuk kepada manusia. Soal kamu nak beriman ke dengan Quran, tak beriman ke Quran, percaya ke tak percaya, itu soal nombor 2. Ya, tapi yang jelas Quran itu sebagai petunjuk pada semua manusia. Dan berapa ramai manusia ikut petunjuk Quran. Walaupun dia sendiri hatinya dia tak percaya pada Quran, hakikat sebenar dia ikut Quran. Dia ikut panduan Quran. Cuma egonya, mungkin sombongnya, menyebabkan dia tak mengaku dia ikut Quran. Sebagai contoh, kenapa kita mengelak membazir? Seluruh dunia menentang pembaziran. Ya, pembaziran itu disebut oleh Allah dalam Quran. Ya, wala tubazir tabzira, jangan kamu bazir. Innal bazirin kanu ikhwana syaitan. Bazir itu saudara syaitan. Siapa yang beritahu? Allah beritahu. Tanpa Allah beritahu, manusia mungkin tak akan tahu. Tapi semua orang, seluruh negara, seluruh manusia menentang pembaziran. Bermakna sebenarnya dia ikut panduan Quran. Sama juga kebersihan. Quran menyebut tentang soal kebersihan. Cuma manusia nak bersih. Ya, kita kata kalau macam ni kami ikut Quran. Dia kata tak, saya tak ikut Quran. Saya ikut fitrah, naluri saya. Tapi hakikat sebenar, dia sebenarnya mengikut panduan Al-Quran Karim. Apatah lagi demikian, soal jual beli. Kenapa kita mengelak penipuan dalam jual beli? Siapa yang pandu kita? Al-Quran. Ya, dalam politik, kenapa kita menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa, menentang penyelewengan? Kerana Al-Quran. Ya, Quran yang mandu kita. Ya, tanpa panduan Quran, maka manusia tak mungkin boleh mengetahui. Sama juga kalau kita lihat tentang ilmu astronomi. Siapa yang beritahu bahawa bulan tidak membakar? Bulan hanya memantulkan cahaya. Ya. Al-Quran beritahu. Saintis kemudian membenarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu. Ya, tapi mungkin sebahagian saintis tak percaya pada Quran, tapi hakikatnya apa yang dia buat itu sebenarnya menepati dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala Al-Quran Karim. Ya. Wasyamsu waduhaha wal qamari iza talaha. Demikian Allah Ta'ala sebut. Ya. Dan kita pun mengetahui betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad seorang manusia yang tak pernah turun ke laut, tak pernah mandi laut, tak pernah berlayar di lautan. Ya, tapi Al-Quran Karim menjelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala bezakan antara air masin dengan air tawar. Siapa yang tahu? Kalau Nabi Muhammad dengan ilmu dia, dengan pengetahuan dia, tentu dia tak tahu. Ya, tapi oleh kerana Nabi Muhammad timbul wahyu daripada Allah Ta'ala, maka saintis membenarkan bagaimana ada lautan yang Allah Ta'ala benakan dinding, ya, di antara air masin dengan air tawar dalam laut. Ya, demikian juga kejadian-kejadian yang lain. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah beri rupa pada kamu dan rahim ibu kamu. Siapa beritahu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi panduan ini untuk semua manusia. Sama ada ahli astronomi, yang saintis, jurutera, doktor, apa saja bidang kita sekalipun, ma faratna fil kitab min syai'. Kata Allah Ta'ala, kami tidak tinggalkan dalam Quran sesuatu apapun. Semua disebut oleh Allah Ta'ala. Sama ada disebut secara ringkas, secara asas, polisi, dasar, atau disebut secara detail. Maka itu terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi oleh kerana itu Allah tak sebut Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk pada manusia. Ya. Soalnya begini, ya, dalam kajian-kajian manusia, terkadang ya, kita buat kajian, Allah Ta'ala beri jawapan. Allah Ta'ala beri jawapan. Ya. Bagaimana untuk mendapat jawapan? Allah telah pada manusia untuk meneliti, mengkaji. Ya. Tapi kalau kita kaji, tiba-tiba kita tidak menemui jawapannya sebagaimana Allah sebut, jangan kita ubah jawapan. Jawapan tak boleh ubah. Sebagai contoh, cikgu beritahu 2 campur berapa? Jawapan dia 5. Ya. Cikgu kata 2 campur kosongkan. Ya. Tapi jawapan dibagi, jawapan 5. Ya. Lalu ada pelajar ni 2 campur 2 dia kata 4. Dia berubah jawapan.
Ya, diubah jawapan supaya jawapan tu betul dengan apa yang dikaji. Itu tak betul kaedah. Ya, kaedah dia, ya, kita kena perbetulkan kajian. Sebagai contoh, siapa yang beredar, matahari atau bumi? Ya, siapa yang beredar sebenarnya? Ya, kita sebut bahawa bumi mengelilingi matahari. Ya, bumi mengelilingi matahari. Baik. Quran sebut apa? Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari beredar. Allah Ta'ala sebut matahari juga beredar. Bukan bumi saya beredar. Ya, cuma, ya, siapa yang betul? Kita betul ke Allah betul? Tentulah Allah betul. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak kata bumi, matahari beredar keliling bumi. Tuhan tak sebut demikian. Cuma Allah Ta'ala sebut bumi beredar ikut paksi dia di atas paksi. Berarti matahari juga sebenarnya berpusing. Dia bukan statik. Ya, dia bukan statik. Matahari beredar, berputar di atas paksi dia. Manakala objek lain berputar mengelilingi matahari. Sebagaimana yang disebut oleh saintis. Berarti matahari bukan statik. Ya, ini sebagai contoh. Sama juga tentang yang lain. Maka Allah Ta'ala sebut Quran sebagai hudan linnas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Dan dia menjelaskan kepada petunjuk, keterangan-keterangan bagi menjelaskan petunjuk tersebut. Masya Allah, Allah Ta'ala bukan sebut Quran itu sebagai petunjuk, dia menunjukkan jalan-jalan ke arah mendapat petunjuk tersebut. Ya, sebagai contoh, kita tidak mungkin dapat rezeki, ya, kalau sekiranya, ya, kita tidak usaha. Sebab ada rezeki kita kena usaha. Ada rezeki yang Tuhan bagi kerana kita kahwin, ada rezeki kita dapat kerana dapat anak, ya, ada rezeki yang orang datang bagi pada kita dan sebagainya. Sebab tu tak boleh nak samakan rezeki ni satu label semua sama. Tak boleh. Sebab ada rezeki yang memang kita kena usaha. Nanti saya akan bicarakan dalam topik ini dalam satu waktu yang lain. Tapi yang jelasnya bahawa kita, ya, Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Kita sebagai seorang Islam, kita nak rezeki kita halal. Ya, sebab mencari rezeki halal tu wajib. Maka Allah Ta'ala tunjukkan jalan-jalan supaya macam mana kita nak cari rezeki yang halal tersebut. Nak elak yang haram. Innal halalu bayyinun, kata Nabi SAW. Halal tu jelas. Wa in haram bayyinun, haram juga jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Benda tengah-tengah tu yang sama-samar, yang kita tahu halal haram. Jadi ada panduan dia. Maka Allah Ta'ala jelaskan bagaimana keterangan-keterangan ke arah petunjuk. Ya. Kita hidayah memang milik Allah, tapi kita perlu mencari jalan supaya kita dapat hidayah tersebut. Ya. Tak boleh kita salahkan Tuhan tak beri hidayah, maka sebab tu orang tu jadi kafir, orang tak beriman. Ya. Dia kena ingat bahawa dia mesti mencari jalan ke arah hidayah tersebut. Ya. Hidayah memang milik Allah Ta'ala. Ya. Tetapi sebagai contoh Salman Al-Farisi, banyak dia mencari guru, berguru, hingga dia bertemu dengan Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi SAW. Demikian juga orang lain. Macam kita lah. Ya, kita tak mungkin dapat sesuatu perkara tanpa kita pergi, kita cari, kita usaha. Ya, maka kita mendapati benda tu. Nasi dihidang depan kita pun, kalau kita tidak usaha masuk ke mulut kita, tak usaha suapkan, maka nasi itu tidak akan masuk ke mulut kita. Maka kita kena ikhtiar, kita kena usaha. Ya, dan kan itulah Allah Ta'ala sebut Quran juga sebagai bayyinatin minal huda. Yang ketiga ialah wal furqan. Ya, membezakan hak dan batil, membezakan benar dan salah. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak beza sesuatu, untuk beza sesuatu, kita kena banding, baru kita boleh buat perbezaan. Sebagai contoh, kita nak tahu duit yang original, duit yang asli dengan duit palsu. Macam cara kita nak banding? Ya, macam mana kita nak tahu duit ni palsu? Ya, kita tak mungkin tahu duit ni palsu kalau kita tak bandingkan dengan yang original. Maka bila kita letakkan dua-dua, baru kita boleh buat perbandingan. Pada waktu itu baru kita tahu di mana yang kita kata palsu. Sama juga tanda tangan. Tanda tangan seseorang. Mana kita tahu tangan-tangan ini yang original dan ini tanda tangan palsu. Mesti kita buat bandingan. Maka demikian juga hidup kita. Kita atau hidup kita betul salah. Nak banding apa? Banding Quran. Ya. Kita yang buat ni betul tak dengan kehendak Allah Ta'ala? Kalau betul, maka dia benar. Tapi kalau salah, maka tetap tak betul. Sebab benar salah tu hak Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunannal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, jangan kamu ragu. Jadi kalau kita nak tahu agama kita betul tak betul, tengok Quran. Allah kata agama yang betul apa dia? Ya, nak tahu siapa Tuhan, ada orang sembah macam-macam, sembah pokok, sembah batu, sembah kayu, sembah udara, sembah gunung, sembah lautan, sembah bukit bukau. Ya, macam-macam manusia, sembahan manusia. Ya. Dan
Nak tahu betul ke salah, kena ada panduan. Siapa yang beritahu ni Tuhan. Ya. Jadi oleh kerana itu kita tengok Al-Quran. Ya. Al-Quran menyebut, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa. Bermakna dia tidak ada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh menyerupai segala benda yang lain. Itu Allah Ta'ala. Maka kan itu perkataan Allah tidak boleh diterjemah. Ya. Nak terjemah Allah dengan Tuhan tak betul. Ya. Allah perkataan yang khusus untuk Allah. Dia tak boleh diterjemahkan. Sebab itu kita menentang penggunaan kalimah Allah kepada benda-benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, termasuk agama-agama yang lain yang cuba nak gunakan kalimah Allah. Tak betul. Sebab Allah tidak ada anak. Allah tidak diperanakkan. Allah tidak boleh diukir rupanya, disembah rupanya. Ya, di sini rupanya macam ni, di negara lain rupanya macam lain. Itu apa yang digambar oleh akal manusia. Ya, macam manusia di tepi lautan, oleh kerana dia tengok ombak dia besar sangat, maka dia takut pada ombak, maka disembah, dipuja penunggu lautan. Ya, itu imajinasi dia kerana ketakutan dia. Adapun dalam Islam, Allah ni Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah ni Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah juga dengan sifat-sifat yang penuh, Al-Karim, Al-Jabbar, Al-Qahar, semua sifat-sifat, nama-nama yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak layak letakkan nama itu pada makhluk. Maka kali itu, bila Quran menyebut dia Al-Furqan, dia membezakan. Beza amalan kita ni betul dengan salah. Siapa nak beza? Quran. Ya, umpamanya kita tengok, ya, seorang tu puasa. Ya, betul tak puasa dia caranya? Quran turun beritahu. Ya, dan nak memahami bagaimana kalimah tersebut, mesti beriman dengan Nabi SAW, dengan hadis Nabi SAW. Sebab tanpa hadis kita tak tahu. Contoh, Quran menyebut tentang perkataan rokok. Ya, warka'u wasjudu. Hendaklah kamu rokok, hendaklah kamu sujud. Macam mana rokok? Ya. Rokok tu macam mana sebenarnya? Ya. Kita pun beritahu rokok ni begini. Kamu tahu di mana rokok begitu? Kalau tak beriman dengan Nabi, kita akan tahu. Nabi SAW menterjemahkan kalimah Quran. Rokoknya begini, sujudnya begini. Ya, maka demikian juga. Ya, Quran, dia tak boleh berpisah dengan hadis. Sebab hadis menghuraikan makna Al-Quranul Karim. Ya, Quran sebut puasa. Quran tak sebut pukul berapa, sahur, buka puasa, macam mana, tak sebut. Mereka tengok hadis Nabi SAW. Tengok Nabi SAW. Sebab Nabi merupakan cerminan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan apa yang perbuatan Nabi semua merupakan makna bagi kalimah Al-Quran. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu tengok Quran. Nak tahu akhlak Nabi, tengok Quran. Begitulah akhlak Nabi SAW. Ya. Jadi oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW merupakan model. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia contoh terbaik. Bukan contoh untuk cari rezeki, makan, berkeluarga saja. Contoh dalam hubungan dengan Allah. Contoh hubungan dalam pengabdian diri kita. Nak sembahyang macam mana, nak puasa macam mana. Contoh kita sebagai suami. Nabi seorang suami. Kalau Nabi tak kahwin, macam mana dia buat dia contoh? Ya, Nabi sendiri tak kahwin, katalah contoh. Nabi tak kahwin. Macam mana kita nak kahwin? Macam mana perkahwinan kita nak buat tanpa kalau kita ikut Nabi SAW? Tentu tak boleh. Ya, maka sebab tu Nabi peniaga, kita nak berniaga, Nabi juga berniaga. Ya, maka kita tengok macam mana cara perniagaan Nabi SAW. Prinsipnya lah, ya, bukan barang dijual tu. Ya, barang dijual tu macam prinsip makanan. Prinsip makan Nabi tak makan yang haram, Nabi makan yang halal. Apa Nabi makan tu macam-macam. Ya, ada orang kata saya tak ada kurma, jadi saya tak adalah makanan Nabi. Tak, makanan pesan Nabi tak makan yang haram. Ya, itu yang utama. Ya, Nabi SAW pernah berbuka puasa. Ada tamar, Nabi kata makanlah. Ya, kalau boleh rotab, tak ada tamar, kemudian tak ada ais sejuk. Ya, jadi apa-apa saja. Yang pentingnya kita buat, kita ikut sunnah Nabi SAW. Jadi Al-Furqan merupakan peranan Quran supaya membezakan hak dan batil, benar dan salah, betul yang tak betul dan sebagainya. Maka semua asas ni disebut fardu ain. Dalam konteks ilmu disebut fardu ain. Ilmu yang kita wajib tahu. Ya, ilmu macam mana fardu ain ni? Ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu sah dan batal. Tu fardu ain lah tu. Ya, dengan ilmu tu kita tahu sah dan batal ibadah. Dengan ilmu kita tu kita tahu bahawa betul dan salah amalan kita. Ya, maka ilmu untuk sekadar mengetahui sah dan batal, halal haram, dosa pahala, asas ni dipanggil fardu ain. Adapun untuk mendetailkannya,
menghalusinya, itu disebut fardu kifayah. Ya, jadi oleh kerana itu Ramadan merupakan bulan yang kita sama-sama raih turunnya Al-Quranul Karim, dan Malaysia kita bagi cuti, ya, cuti sempena nuzul Quran, ya, bukan calon-calon cuti supaya menghargai hari ini hari hebat. Dunia ni gelap, dalam kegelapan tanpa Quran. Dunia dalam keadaan meraba-raba, pemimpin mana sekalipun, ahli ekonomi macam mana, peniaga macam mana pun, kalau tanpa Quran, dia meraba-raba mencari buat apa yang dia suka ikut hawa nafsunya, maka dunia akan punah. Maka kan itu hari ini hari cahaya, hari nur, cahaya bagi bumi, iaitu hari turunnya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Allah Ta'ala kekalkan Quran, maka kita mari sama-sama kita menghargai Quran. Bacalah Quran walaupun merangkak-rangkak sekalipun. Kalau kita boleh baca Facebook, kita boleh baca So'abah, apakah kita tak malu kita dia baca Quran? Kita kena rasa malu. Sebab Facebook kita boleh baca, WhatsApp kita boleh baca, bahasa Jepun kita boleh baca, bahasa Korea, bahasa Inggeris, macam-macam. Tiba-tiba Quran kita tak boleh baca. Kita kena rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita. Maka kan itu kita kena jangan malu untuk belajar. Sebab setiap manusia lahir dalam keadaan jahil, bukan setiap lahir dengan keadaan alim. Kita belajar. Jangan putus asa, teruskan belajar. Sekarang mekanisme mudah untuk kita belajar. Cuma Quran ni kalau kita belajar, kita kena baca depan guru kita. Kita wajib baca depan guru kita, supaya guru semak bacaan kita. Sebagai contoh Fatihah. Pernah tak Fatihah kita baca dengan pada orang alim lah, tak kira siapa lah, mungkin ayah kita, mungkin guru kita, mungkin ustaz mana-mana, tapi kita kena baca. Paling tidak sekali kita baca, minta ditolong semak bacaan Fatihah kita. Takut-takut kita je rasa betul, sebenarnya dia salah. Maka kan itu bacaan tu mestilah ditakikkan, diperbetulkan oleh orang yang alim, yang tahu, supaya bacaan Quran kita tu betul. Jadi sekarang ni banyak orang dengar melalui gurunya Google. Ustaz Google, akhir dia dengar, dia baca Quran pun dia ikut-ikut, tapi dia kena baca juga depan berguru supaya dapat diperbetulkan mana yang salah. Mudah-mudahan Quran itu benar-benar menjadi petunjuk kepada kita. Selamat menyambut hari nuzul Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati negara kita, negeri kita, dan jangan lupa doa supaya negara kita diangkat balik oleh Allah Ta'ala daripada COVID-19 ini dan seluruh dunia umumnya. Mudah-mudahan Allah berkati. Selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah yang mendekatkan diri kita kepada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Hingga jumpa semula dalam siri-siri akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.